Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa untuk siaran hari ini seperti mana saudara tahu kami malam Jumaat. Kita akan ada sesi tazkirah. Ini adalah sesi tetap setiap kami malam Jumaat di mana Ustaz Ashraf Suharin daripada Pondok Motivasi Hamlatul Quran akan hadir dan berkongsi. Malam ini banyak cerita menarik sebab kebetulan Ustaz murah rezeki kerana pada bulan Oktober Ustaz akan sampai ke Masjid Al-Aqsa untuk perjalanan menziarahi Masjid Al-Aqsa, tempat suci yang ketiga bagi orang Islam. Yang Ustaz kata visanya diluluskan di bawah nama Israel. Saya kata memang tak mungkinlah visanya nama Palestin, kerana kewujudan nama sebuah negara Palestin hanyalah kewujudan yang tidak bernegara. Walaupun disebut daerah Palestin, dia bernegaranya adalah wilayah yang diduduki oleh Israel. Jadi Israel tak habis seluruh sempadan. Sama ada kita masuk untuk menuju ke tebing barat yang dikatakan menjadi kawasan Palestin, sekarang masih lagi sempadannya dikuasai oleh pihak immigration dan tentera Israel. Kalau saudara masuk melalui penerbangan udara, saudara akan sampai ke Tel Aviv, juga saudara akan melalui ruang udara Israel. Jadi akan nanti kita berkongsilah banyak benda. Satu, Ustaz akan cerita, kerana Ustaz adalah orang yang setiap tahun 2-3 kali akan ke Mekah, dan hampir lebih 10 tahun setiap kali musim haji Ustaz akan ada di Mekah. Kita kongsi mana ni kisah Mekah dan juga Masjid Al-Aqsa. Lama kita tak bercakap tentang Masjid Al-Aqsa. Selalunya saya hanya akan stream Masjid Al-Aqsa adalah pada 15 hari bulan Mei, sempena mengingati hari An-Nakbah 15 Mei 1948, ataupun saya pilih satu hari antara 5 hingga 10 Jun bagi mengingati Perang Arab Israel 1967 selama 6 hari, di mana tentera Islam dari 6 negara kalah besar. Dan daripada peristiwa An-Nakbah 1948 dan juga Perang Arab Israel, Perang 6 hari tu 1967, kita belajar banyak sejarah. Daripada perang itulah saya ajar, bukan saya selalu jelaskan kepada saudara mengenai bagaimana orang Islam kehilangan tebing barat di Jordan, orang Islam kehilangan Bukit Golan di Syria, orang Islam kehilangan Bekaa Valley di Lebanon, dan orang Islam kehilangan Semenanjung Sinai di Mesir. Okey Ustaz, sikit untuk saudara yang masuk malam ni ingin malam tazkirah. Ustaz mulalah apa-apa cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Abang dan seluruh yang melihat bicara pada malam ni. Alhamdulillah, bila kita nak cerita tentang Palestin, saya teringat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dalam satu hadis yang lebih kurang maksud dia, kita berusaha, kita berpenat lelah, kita bersungguh-sungguh untuk pergi ke 3 tempat. 3 tempat apa dia? Di Palestin, Masjid Al-Aqsa di Palestin, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah. Bermakna Nabi tak suruh kita bersusah payah ke tempat lain, tapi usahalah bagi orang yang beriman untuk tengok apa, macam abang sebut tadi, antara kemuliaan Islam tu. Dan kita hari ini masuk pada 4 Rabiul Awal. Bila sebut Rabiul Awal, hari kelahiran, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita muhasabah baliklah bila nak cerita malam Jumaat, ya. Terima kasih pada Abang Nal yang beri peluang untuk saya bersama. Bila sebut hari Khamis ni nak masuk hari Jumaat, sebut dalam hadis Nabi juga, binatang dan tumbuh-tumbuhan hari Khamis ni dia akan mula menangis. Sebab apa? Hari Jumaat akan berlaku kiamat. Cuma tak tahu yang mana satu. Takut-takut Jumaat itu akan berlaku kiamat. Sebab apa? Binatang yang tahu dulu. Yang petanda kepada kehancuran dunia ni, kehancuran bumi ni. Dan bila nak cerita tentang Palestin, hari ini ada tanda. Tanda dunia akan hancur bila mana Palestin itu, subhanallah, makin lama dikuasai oleh Israel. Dan kita lihat juga diviralkan bagaimana sungai apa? Sungai Furat yang makin lama makin kering. Makin kering. Itu tanda dah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya nak sebut, bukan kita nak lari, bukan kita nak takut daripada tanda kiamat, tapi kita kena berhati-hati, kita kena persiapkan diri. Apa yang kita nak siapkan untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal, untuk kita berhadapan dengan suasana yang huru-hara,
fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah sebut dalam satu ayat, bila mana keadaan huru-hara, bagaimana jalan selamat, kita kembali kepada Allah, farudduhu ila Allah wa Rasul, dan kita kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut Al-Quran, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada buku ni, saya nak petik satu ingatan Nabi 1400 tahun dulu. Kita akan berhadapan dengan 3 pilihan yang sukar. Yang hari ini berlaku dah. 3 pilihan yang sukar. Yang pertama, wang atau hasil duit rezeki yang halal. Susah nak cari. Sebab apa? Terlibat dengan syubhah, terlibat dengan riba, terlibat dengan sesuatu yang haram. Satu. Yang kedua, payah nak dapat teman yang setia. Teman yang ambil kesempatan banyak. Yang betul-betul nak bantu kita agak payah. Ni Nabi sebut. Dan yang ketiga, sunnah yang diamalkan. Tak ramai yang nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kepada budaya yang jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, malam-malam Jumaat ni kita muhasabah balik. Kita diingatkan oleh Nabi antara amalan sunnah malam Jumaat, yang pertama, banyakkan selawat. Sekali kita berselawat, Allah dan para malaikat seolah-olah berselawat balik pada kita 10 kali. Bukan berselawat, tapi kebaikan tu patah balik pada kita. Sebagaimana Allah bagi ingat, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang buat satu kebaikan, 10. Abang Dan cakap kebaikan satu, 10 pahala. Langkah kebaikan kita menuju ke rumah Allah, langkah kebaikan kita, saya datang sini pun niat nak menyampaikan kebaikan, Allah ganjarkan dengan satu kebaikan tu 10. Begitu juga kita satu suap makan, bagi orang makan, subhanallah 10. Jadi macam malam ni kita nak cerita pasal haji. Betul kan? Mana saya teringat satu hamba Allah yang saya jaga VIP. Kadang saya suka sembang. Saya tanya apa projek sampai boleh pergi VIP ni. Dia kata, Ustaz, saya niaga nasi lemak je. Niaga nasi lemak tepi jalan. Bukan macam orang yang glamour. Dia kata, niaga nasi lemak buka payung itu je. Saya kata, mesti ada yang istimewa. Dia kata, Ustaz, amalan saya bangun pagi, awal pagi. Sebelum tidur tu saya dah siap lah masak lauk. Sebelum tidur tu, besok tinggal panaskan. Lepas tu bangun awal pagi, lebih kurang pukul 4 tahajud sama-sama dengan isteri. Lepas tu masak nasi. Lepas tu kami tinggal, bila azan subuh, pergi ke masjid. Isteri saya pintu sana, saya pintu sini. Ada tabung, isteri masuk RM10, saya masuk RM10. Itulah yang jadikan amalan dia kata 10 tahun. Dapat pergi package yang satu kepala RM100,000, kadang hampir RM200,000. Hanya jual nasi lemak yang bagi saya sangat-sangat berkat. Allah. Jadi di sebalik gambaran tu kita muhasabah baliklah. Bila kita ikut sunnah Nabi, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang nampak biasa macam ni kan, abang jual bandel, teman-teman lihat bagaimana, tapi ada portion dia untuk bantu orang. Subhanallah, Allah bantu kita balik. Amin. Amin. Itu namanya sedekah yang berkat. Saya ulang balik, 3 Nabi kata pilihan yang sukar hari ni nak buat. Apa dia? Cari duit yang halal, kawan yang baik, dan yang ketiga sunnah Nabi. Sedekah ini dan kita jaga ibadah, itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Sebagai mukadimah. Terima kasih 400 orang yang ada. Kita akan harap kita dapat angka tazkirah, selalunya saya yakin kita akan lepas 600 lebih. Kalau angka buku kita ada 800 lebih. Malam ni saya nak beritahu pada saudara di Meru, Bukit Kapar. Di Bukit Kapar. InsyaAllah dengan Ustaz dah datang bincang saya tadi. Kita dah sepakat kata alhamdulillah kalau dengan sokongan tuan-tuan nanti untuk menubuhkan Baitul Hikmah, sebuah pusat pengajian selain daripada warga tua ataupun orang macam saya lah, siapa saja yang nak pergi belajar ilmu agama dengan silibus yang disediakan oleh Ustaz, dan akan ditambah dengan silibus semasa untuk saudara semua meningkatkan pengetahuan. Ustaz dah beli tanah 100,000 lebih. Dia kata dia hanya perlukan ruang untuk tolak tanah dan naikkan bangunan sekitar 100,000 lebih lagi. Dan Ustaz jalan dengan semua perniagaan semuanya adalah untuk memastikan Baitul Hikmah tu dapat naik. Jadi bagi tuan-tuan yang nak sokong projek Baitul Hikmah yang akan dibuka oleh Ustaz di bawah satu lagi cabang, kerana Ustaz sekarang mengendalikan Pondok Hamlatul Quran, Pondok Motivasi Hamlatul Quran. Saya boleh support dengan beli buku hadis-hadis sahih yang Ustaz pilih dan susun. Hadis-hadis sahih terbukti masa kini. RM35 sekali post. Minggu lepas kita jual pada time belum gaji.
dapat 35 buah ke 40 buah. Ustaz kata Alhamdulillah. Kali ni saudara support lagi malam ni lock buku RM35 ni untuk membolehkan buku ni dipost dan wangnya Ustaz tabungkan cepat-cepat. Yang minggu lepas kita letak 25. Oh 25? 25 sekali okey. kampus. Sekali dengan post. Kita letak 25. Oh 25 je minggu lepas ni? Yang Sekali dengan sebelum post. RM35. 25 okey. Ustaz kata 25 sekali dengan post, nak bayar lebih bayar supaya Ustaz nak minta saya jadi salah seorang penasihat di Baitul Hikmah untuk saya kata Ustaz letak Baitul Hikmah lah Ustaz, kita ambil semangat Khalifah Harun al-Rashid. Harun al-Rashid apabila datang kuasa kepada dia, bangunlah dia pada satu hari dan ditaballah dia menjadi raja dan pemimpin besar khalifah di Baghdad sekitar tahun 800-an, iaitu abad yang ke-9. Dan datanglah kepada dia ilham yang Allah bagi kepada dia, bahawa sesungguhnya Islam ini akan menjadi agama yang hebat kalau di kalangannya akan ada ilmu. Maka itu Khalifah Harun al-Rashid atalah orang mencari orang yang paling bijak dalam kota Baghdad. Itulah ditemunya dengan Al-Khawarizmi yang kemudiannya dikenali di barat sebagai Al-Jibra, dan dijumpanya juga seorang lagi namanya Ibnu Khayyan. Daripada situlah dua orang cerdik pandai ini perintahnya Khalifah Harun al-Rashid. Maka mulai sekarang dia kata dengan terhimpunnya segala ilmu, dia suruh kumpulkan segala ilmu, tulislah segala ilmu supaya dibaca oleh keturunan orang Islam nanti. Dia pesan kepada Al-Khawarizmi. Dan selain itu dia kata bawalah orang cerdik pandai dan gunakanlah tanah Baghdad ini untuk mengkaji segala ilmu. Itulah memula antropologi, bermula kita punya ilmu falak dan lahirnya tokoh-tokoh hebat. Khawarizmi. Jadi itulah saya katakan Ustaz ambil semangat Khalifah Harun al-Rashid apabila dia bangun pada waktu pagi dia dah menjadi raja, tak difikirkan berapa besar istana dia nak buat, apa gelar dia nak pakai, perang mana lagi yang dia nak lalu. Yang diingatkannya itu adalah tidaklah Islam itu akan menjadi agama yang hebat kecuali di dalam Islam itu ada segala ilmu. Dan waktu itulah tuan-tuan, penyalinan kitab-kitab daripada bahasa bukan Islam disalin dengan begitu banyak. Sebab itulah apabila Mongol, kerajaan kafir Mongol menyerang dan mengalahkan Islam, empire Baghdad ni, dibuangnya ilmu tu Sungai Furat menjadi biru. Banyaknya sumber ilmu waktu tu mereka buang dan dia sangat takut dengan ilmu Islam. Dan lagi satu, bila dia masuk ke Furat pun, nanti saya ceritalah sejarah raja-raja Islam ni, kerana dia masuk ke dalam bandar Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid ni tak gila pada binaan istana-istana yang besar. Waktu dia orang datang daripada wilayah Mongol, dia lalu daripada Asia Tengah, dia nampak semua bangunan-bangunan. Sebab di Asia Tengah ni ada satu perangai, keturunan King Timur ni anak bapaknya bangunkan masjid tingginya 40 meter, lebarnya, makmalnya segala mahal. Datang anak, dia nak lebih hebat pada bapak dia, dia bangunkan yang tingginya lebih lagi. Jadi kita lalu di Asia Tengah ni, kalau saudara berjalan terutama daripada Uzbekistan menuju ke Tajik ni, 600 monumen tu adalah perlumbaan. Setiap orang yang bangun pagi apabila mendapat kuasa, yang dia fikir bagaimana aku nak buktikan kekuasaan tu, maka dibenanya bangunan dia. Sebab tu bangunan-bangunan Islam di bawah Empire Asia Tengah sangat banyak berbanding empire-empire Islam yang lain, kerana setiap orang yang menjadi raja, dia mewarisi sifat yang aku nak lebih hebat daripada raja sebelumnya, bapa dia. Jadi apabila Baghdad dah lalu dan takluk-takluk, bila tentera Mongol dah lalu dan takluk, bila dia sampai Kublai Khan ni, sampai saja ke tanah Baghdad, terkejut. Kerana negeri ini tidaklah disebutkan kerajaan yang hebat, tapi dia sebuah negeri yang hanya banyak dengan buku. Maka tu dia musnahkan segala bentuk ilmu. Dia risau akan sejarah. Ilmu dia berkembang. Jadi support tuan-tuan, beli, dan kalau saudara nak bayar lebih. Lepas tu beras apa semua ni saudara boleh masuk di bawah infak. Ilham dan Naik nama akaun kan, saudara masukkan infak. Bersedekah supaya satu adalah ustaz lah yang membekalkan beras sekarang kepada masyarakat miskin bandar di Kampung Baru. Minggu lepas ustaz hantar 30 pack. Sebelum tu 50 set sekali dengan minyak masak apa semua. Walaupun dalam keadaan terbeban jugalah ustaz menjaga mak tahfiz dia dengan pelajar yang dah lebih 100 orang, campur lelaki perempuan. Tak sampai lagi. Tak sampai. Lebih kurang 50. 50. Ustaz jaga. Jadi malam ni saya akan cerita je sebab saya pun excited sebab ustaz akan masuk ke Baitul Maqdis untuk melawat Old City, dan akhirnya alhamdulillah insya-Allah ustaz akan dapat melihat 6 masjid di dalamnya. Itu impian setiap orang Islam. Saya cerita supaya ustaz pergi dan nikmati
Walaupun ustaz nanti saya turunkan pada ustaz sikit. Pernah apa yang diturunkan oleh ilmuwan yang lain kepada saya, bagaimana menjejak kota lama untuk menikmatinya. Macam mana kita perlu masuk ke dalam masjid Kubah Biru, apa yang kita kena bawa masuk ke As-Sakra. Bila kita nak langkah masuk saja ke masjid Dome of the Rock, apa yang kita nak buang. Bila kita turun nak bersolat sunat di masjid masjid yang saya lupa, tapi masjid yang terakhir Nabi solat sebelum bersama dengan para rasul sebelum bermikraj ke Sidratul Muntaha. Apa yang kita nak solat, kita berada di masjid Malik bin Marwan. Apa yang kita nak solat apabila kita berada dalam masjid Burak. Dan kemudian apa yang kita nak solat ketika kita bersolat sunat di tengah padang lapang ni, iaitu di antara Kubah Biru dan juga masjid Kubah Emas tu, dia padang lapang. Dia tu ada juga nikmat-nikmat solat. Jadi ustaz akan pergi ke kawasan yang disebut sebagai tempat yang ketiga paling suci di kalangan orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dah boleh lock sekarang untuk support ni. Saya harap tuan-tuan dah mula ada orang mula lock buku dah ni? Belum lagi. Tuan-tuan boleh lock buku RM20, RM5. Kalau nak infak, klik saja akaun tu, Ustaz infak. Saya nak tanya dekat Ustaz. Apa yang mendorong Ustaz terfikir untuk buka? Gini waktu saya memegang jawatan di TV Al-Hijrah, waktu Ustaz datang dan bagi tahu dia dapat sebuah surau buruk dan sebuah tanah lapang dan Ustaz ada sikit duit, saya lancarkan infak percuma dengan menggunakan siaran iklan di TV Al-Hijrah, dan Ustaz berjaya mengumpulkan wang hampir 1,500,000 ada. Lebih kurang untuk menaikkan mahat tahfiz yang ada sekarang. Jadi sekarang ni saya ada dekat sini. Saya harap saya kata Ustaz datanglah setiap hari Khamis. Kita usahakan Ustaz, tak apa. Perlahan. Dengan harapan Ustaz kata kalau dia dah tolak tanah sana, dia turun nak naikkan bangunan Baitul Hikmah ni bagi membolehkan. Dulu nak buat di tempat lama, bergabung dengan mahat tahfiz yang ada. Tapi Ustaz kata mungkin persekitaran dan tumpuan dia jadi susah kerana nak layan warga tua. Waktu yang sama, bangunan yang sama, budak-budak tahfiz. Sekarang Ustaz beli tanah yang baru. Saya boleh dinaikkan Baitul Hikmah ni, yang prosedur dia tuan-tuan boleh hadiri kuliah ilmiah. Berarti kalau saudara nak ambil kuliah agama, saudara ambil. Kalau minggu ni kita jemputlah seorang tokoh untuk bercakap tentang akhir zaman, tokoh yang akan bercakap tentang siapa itu Khalid bin Walid, tokoh minggu. Jadi ustaz saudara boleh hadiri kelas-kelas tu, dan kelas-kelas tu saudara boleh hadiri di bawah projek Baitul Hikmah. Dan saya juga nak saran pada ustaz supaya Baitul Hikmah juga menjadi rumah penerbitan, supaya buku-buku yang berkualiti tinggi, sebab salah satu yang menjadikan kenapa Umar bin Abdul Aziz, selain daripada 4 Khalifah Rasyidin, kita belajar sejarah Islam, Umar bin Abdul Aziz kerana jujurnya, dan Khalifah Harun Ar-Rasyid kerana ilmunya. Itu 2 khalifah yang memang sejarah suruh kita kena ingat. Selain 4 Khalifah Rasyidin kerana mereka sahabat Nabi, tapi ada 2 khalifah yang jauh daripada zaman Rasulullah tapi dikenal ilmu dia. Seorang Umar bin Abdul Aziz yang tak berani barang sedikit pun menggunakan sebarang bentuk harta negara atas urusan keluarga. Itu yang ada cerita anak dia masuk dalam pejabat dia, dia bekerja malam, maka anak dia datang, dia tanya pada anak dia, kamu ni datang nak cakap hal negara atau nak cakap hal keluarga? Anak dia kata hal keluarga. Dipadamnya pelita tu, kerana pelita tu menggunakan wang negara, pelita pejabat dia, pasal kejadian tidak berlaku di rumah dia. Maka itu Umar bin Abdul Aziz diingat sebagai khalifah yang paling jujur. Manakala Harun Ar-Rasyid tadi dah saya kata kecintaan dia pada ilmu. Apa yang sebenarnya buat ustaz rasa kena ada ustaz? Sebelum kita bercerita tentang Mekah dan Masjid Aqsa, saya tunggu angka naik tu. Saya nak cerita Masjid Aqsa. Saya nak dorong ustaz lari keluar malam pergi ke Tel Aviv. Ustaz kena tengok Tel Aviv. Ada ustaz kena melawat satu masjid, tidak jatuh air mata. Pada saya orang tu hati dia keras lah kalau dia tak pergi melawat Masjid Baha dan tak jatuh air mata dia melihat satu Masjid Baha. Nanti saya cerita. Dan saya nak minta juga ustaz pergi ke Jaffa City. Di tengah-tengah Tel Aviv ada satu laluan yang orang Arab tinggal. Di sana ada Masjid Sultan Abdul Hamid yang kedua. Masjid yang mengajar kita 3 perkara. Di tengah-tengah kamu mencintai agamamu adalah tidak lengkap kalau di tengah-tengah kamu mencintai agamamu, kamu tidak mencintai orang yang kamu pimpin. Maksudnya dia seorang pemimpin.
dan di tengah-tengah kamu sibuk dengan agamamu dan juga orang yang kamu pimpin, tidak sempurna kamu kalau kamu tidak merindui ibu yang kamu tinggalkan. Itu cerita Sultan Abdul Hamid yang kedua. Kelebihan dia bina satu masjid di tepi pantai, hanya semata-mata untuk pergi pada waktu tu supaya kalau dia rindu ibu dia boleh menangis tanpa dilihat oleh para pengikut dia. Masjid tu kecil tuan-tuan. Dia bukan masjid pun, dia sebenarnya masjid. Masjid tu adalah tembok gunung, Ustaz. Tembok gunung dia tebuk. Dia tebuk sebab depan tu pantai. Dia adalah gunung besar yang menghadap pantai. Tu laut Mediterranean kan. Jadi dia tebuk gunung tu, dia jadikan masjid. Atas puncak gunung tu dia binanya kubah. Dia menyorok dalam masjid tu dan dilihat dia solat, dia apa semua. Tapi dia akan menangis sesungguh-sungguhnya kerana dia adalah seorang pemimpin yang menjadi sultan, hebat dalam perang, tapi orang tak boleh berjauhan dengan ibu dia. Jadi Ustaz kena pergi masjid tu. Sebab saya pergi masjid tu, sedihnya Ustaz, kalau Ustaz pergi masjid tu sekarang dia jadi pub. Di atas bumbung dia tu orang minum arak murah di Yahudi buatkan jadi masjid. Jadi dia kepakkan bulan bintang tu tuan-tuan. Dia buang bulan bintang tu. Masjid dah ditutup, tapi insya-Allah kalau kita pergi, niat kita baik, akan ada orang buka pintu untuk kita masuk. Tapi oleh kerana dia tebuk dinding gua tu menghadap laut kan. Jadi ini tanah rata puncak gunung. Ini kubahnya. Kubahnya ni Yahudi ni jahat, dia nak bagi kita sakit hati. Dia tak ratakan kubah tu, dia biar kubah tu. Cuma dia kepak bulan bintang tu aja. Oleh kerana pedestrian tu cantik untuk melihat laut waktu malam, kan? Dia jadikan tempat minum arak. Jadi maka minumlah arak di atas Masjid Bahar yang suci tu. Masjid Sultan Abdul Hamid masih ada. Ustaz boleh pergi dan bersolat. Di mana terdapat lebih kurang 20,000 orang Islam yang masih ada dalam pertempatan tu. Tetapi kalau Ustaz solat subuh agak ramai. Ustaz solat Zuhur mungkin 15 orang. Solat Asar mungkin 15 orang. Maghrib agak ramai. Isyak agak ramai. Tapi itu masjid yang seronok. Dalam Palestin ni, kita terfikir ramai yang terkorban. Tapi kenapa tak habis-habis dia punya rakyatnya? Itu satu lagi. Hari ini Yair Lapid, Perdana Menteri Israel, berdebat besar kan pasal penubuhan negara Palestin merdeka ni untuk pilihan raya. Tapi ramai, saya baca seorang penalisis daripada Universiti Ubudiah di Indonesia membuat kajian bahawa dia kata itu adalah janji palsu. Dia mengingatkan masyarakat dunia untuk tidak terpancing dengan usaha nak memerdekakan Palestin ni. Dia Ustaz, kalau nanti Ustaz pergi, kalau di Baitul Maqdis tu tak begitu ketara. Masa Ustaz pergi ke Baitul Laham, ke tempat lahirnya Nabi Isa, kan 8 km, tapi Ustaz kena lalu tembok pemeriksaan. Dia ada tembok pemeriksaan. Ustaz niat untuk lepas, untuk pergi. Dan Ustaz mesti niat untuk masuk ke dalam gereja tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Dan Ustaz niat untuk juga melawat tempat Maryam melahirkan Isa. Itu dalam Islam semua sejarah dia boleh diterima. Diterima, para ulama sepakat bahawa sebab nak masuk saja ke gereja Nefertiti ni, nak masuk ke gereja dia, depan tu adalah dia orang banner kubah mengingati kulit menguti syarah Umar Khattab. Kan bila Umar Khattab dia dah tawan bandar tu, orang-orang Kristian dan orang Yahudi angkat tangan tak mau perang kerana telah tersebar berita yang hebatnya Khalid bin Walid tu. Khalid bin Walid menang perang. Sampailah jangan kamu berlawan kerana sungguh mereka ni adalah angkatan perang sangat kuat. Jadi berita ni sampai, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berada dalam Baitul Maqdis kata kita tak lawan lah kerana mereka ni sangat kuat. Kerana perang dah banyak. Cuma tinggal lagi tu pada hari bulan yang nak masuk ke Masjid Al-Aqsa tu, Khalid bin Walid diminta pulang ke Mekah sebab ditukar dengan sendiri oleh Umar Al-Khattab. Umar sendiri nak memimpin. Tapi Khalid tak nak balik, dia kata tak apa Umar, sebab Umar sepupu dia kan, aku akan tinggal di home, di bandar Tahir, di mana di sini aku akan ingat inilah perang terakhir yang aku menang. Jadi bila masuk, Umar berdiri tu, kalau kita boleh nampak Umar tu berdiri, dia menghadaplah lebih kurang 10 meter tu adalah gereja tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Juga gua tempat Siti Maryam bersembunyi waktu dia difitnah menghamilkan anak luar nikah, kerana orang-orang Yahudi tidak boleh menerima kebenaran mengatakan ada seorang wanita yang hamil. Dia tak boleh. Dia hamil mesti berzina. Maka Maryam yang suci telah dituduh berzina. Jadi Maryam pergi melindung diri dia. Bila hari datangnya satu khabar bahawa akan lahir seorang yang akan membawa agama menentang kamu, lahirnya, maka raja perintahkan semua bayi yang lahir pada hari itu dibunuh.
orang-orang yang mewakili tentera ni tak dapatlah cari Sure. baby ni tu. Baby. Dia jumpa baby bunuh, jumpa baby bunuh, jumpa baby bunuh. Nanti di situlah Ustaz, apabila keadaan telah menjadi tenang, maka orang-orang yang mencintai Nabi Isa dan sejarah kemudiannya pindahkan semua kanak-kanak tu dikebumikan dalam satu kubur. Dan kubur tu tak jauh daripada tempat Nabi Isa dilahirkan. Sebagai tanda menghormati mereka kerana mereka dibunuh atas salah faham untuk memburu Isa AS. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, support yang Ustaz punya ni. Okey, kenapa Ustaz nak bina madrasah? Saya mikir bang, maksud dia ialah tempat ilmu ni yang kita perlu fikirkan sepanjang hayat. Jadi kena sediakan tempat ilmu untuk warga emas ni. Bila sebut warga emas, itulah usia yang paling mahal sebenarnya. Yang hari ni kalau kita fikir, ada yang di hujung-hujung usia masih lagi dalam keadaan leka, lepak kedai minum. Dan yang paling sedih ada yang jumpa saya tu umur 80 lebih. Dia kata dia nak murid kepada Kiai Haji Saleh mula-mula. Waktu saya balik haji lah, sembang kat kedai, dia bikin kapal lah. Bila kita sembang apa semua, dia seronok. Saya kata, pakcik umur berapa ni? Saya tanya dia kan, 85. Sihat lagi? Dia kata, Alhamdulillah Ustaz. Lepas tu saya sajalah, kita kadang bila nampak orang sihat, tak pakai cermata, jalan laju, kita tanya apa amalan ni. Tanya apa amalan dia? Tanya apa amalan dia. Adalah dia cerita gini. Lepas tu yang jadi kita terkejutnya, jadi lawak tu. Kan orang lama dengan dia apa, rokok lenteng tu. Dia ada beg dia. Jadi dia buka beg dia, dia keluarkan satu layan kertas penuh nombor tu. Jadi kata, Ustaz cubalah teka mana satu yang kena minta berkat Ustaz sikit kata. Waktu tu saya betul-betul baru balik daripada haji. Kata, ya Allah, kita mula-mula nak respect dia, tapi jadi ya Allah, tak nombor ekor. Oh, dia minta Ustaz berkatkan nombor supaya kena nombor dia. Allah. Ini yang terbaru. Yang terbarulah. Tapi bila benda ni berlaku dulu juga waktu saya kerja pejabat agama, kita tak nak yalah di hujung-hujung usia ni dalam keadaan leka. Jadi adalah satu tempat yang macam apa pernah cakap dulu, kalau nak ke masjid mereka malu. Takut disenda, takut dipeli apa semua. Jadi ada tempat macam ni lah. Itu yang saya punya niat. Mudah-mudahan kita pun bakal tua. Kalau sampai umur kita sampai inilah panjang-panjang umur kita sampailah. Jadi kita kena mikirkan benda ni, ada tempat pengajian yang subhanallah menyediakan orang, dan ada pusat pengajian tu kita mati mengalir pahala berterusan insya-Allah. Itu sebenarnya. Jadi cantiklah tadi. Betul hikmah tadi. Betul hikmah. Allah. Tuan-tuan menyertai infak tu, tuan-tuan infak kepada nombor akaun ni. Memang setiap kali tuan-tuan kita nak bina perkara tentang agama, inilah peluang untuk kita berinfak. Lepas tu saya kata Ustaz datang setiap Khamis macam Ustaz datang. Sikit banyak kita usaha. Sebab apa tuan-tuan? Satu adalah lebih baik kita begini saya kata daripada kita tak jelaskan apa kita nak buat. Lepas tu kita bina benda tak siap. Kita jelaskan pada masyarakat yang kita nak buat apa dan kenapa kita macam ingin. Kita plan nak buka kafe tu kan. Ya. Kafe tu kerana saya tengok pertama adalah kalau saya tengok keadaan ekonomi, saya kata dekat saya duduk hold dengan ustaz ni adalah supaya waktu ustaz buka dia tak lalu macam bulan pertama yang suram, bulan kedua yang suram. Saya kata kita build tu datang sini hinggalah demand tu menjadi tinggi, barulah kita buka supaya tuan-tuan boleh hadir. Sebab saya takut nanti sewa bulannya 4,500. Kalaulah dengan aturan masuk apa semuanya tu, kalau sebulan kita tak boleh buat 8 kursus dan 8 kursus tu tak penuh 50 orang, nanti jadi betul lah niatnya ke jalan agama, tapi bebannya nanti terpaksa ambil duit lain tampung perniagaan yang sepatutnya menghasilkan wang. Jadi saya kata kat ustaz, tunggu sampailah waktu yang sesuai. Tengok September sangatlah perlahan kerana saya jalankan perniagaan, saya tahu. Dan saya tahu kursus yang kita anjurkan untuk lusa baru penuh. Tadi kot saya ingat, kalau tuan-tuan nak masih ada kosong sikit lagi kot, yang booking yang saya nak buat dengan Dr. Mia pada hari Sabtu. Esok sehari lagi untuk dia orang buat. Dan tuan-tuan infak, ini yang masuk 600 orang, infaklah RM1, RM2, RM3. Cuma kalau nak beli buku, ustaz jual RM25. Apa yang ada dalam buku ni ustaz? Yang ustaz terbitkan hadis-hadis sahih terbukti masa kini. Dia buku ni lebih kepada perkara yang bagi saya yang sangat penting, isu semasa, perkara yang bagi kita
viral hari ni lah. Yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, hari ni betul-betul berlaku. Yang kita kotak ni, yang saya kotak-kotakkan ini lah yang berlaku ni, yang banyak berlaku. Tiada jiwa yang murni. Lepas tu maksudnya tak ada orang baik, payah nak cari orang yang baik, yang betul-betul ikhlas. Lepas tu budaya gosip ni, bercakap ni. Sebab apa Nabi pun bagi tahu dua benda macam kita pernah cerita sebelum ni kan. Yang cerita perkara yang ada pada orang tu, itu namanya mengumpat. Yang tak ada pada orang tu namanya fitnah. Dan dua-dua tu berdosa. Dan ada kaitan dengan gosip hari ni. Contoh kan, cerita pasal gosip, cerita pasal apa, melodi ke apa semua, yang berita terkini. Tengok macam mana orang follow. Kan tu ramai. Inilah yang Nabi sebut, yang kita kena hati-hati. Lepas tu halal haram, kebodohan. Itu sebab bila saya usahakan juga untuk bangunkan Baitul Hikmah ni, inilah untuk kita mengelakkan kebodohan. Bodoh sombong tu apa dia bang? Bila disebut bodoh sombong, dia tak nak belajar, dia tak faham tapi buat faham. Ini berlaku hari ini. Jadi inilah antara dia. Dan bagi saya, cubalah. Ini bukan saya punya rekaan, tapi daripada Nabi SAW. Saya hanya susun hadis-hadis sahih yang benar-benar hari ini terbukti. Dan alhamdulillah di TV Hijrah saya gunakan buku ni dalam program Assalamualaikum Ustaz. Begitu juga kuliah bersama dengan Brunei, kuliah bersama dengan kumpulan daripada Singapura, kita gunakan buku ni. Alhamdulillah manfaat dia sangat-sangat banyak. Bukan nak promosi untuk saya, tapi promosi untuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak macam penguasa yang zalim, hedonism ni apa dia bang? Keseronokan yang didorong oleh nafsu. Betul. Kalau daripada hadis Nabi, hedonism ini hanya memikirkan keduniaan semata-mata. Dia nak tayang kebanggaan apa, harta dia banyak. Dia nak tunjulkan, inilah usahaku, Ferrari contoh. Duit di kad, engkau ada, dia tunjuk macam tu contoh. Ini yang berlaku hari ni. Inilah mudah-mudahan ini ada sesuatu ingatan. Dan saya sambung oleh kerana seronok saya bersemangat tuan. Walaupun dah 2 kali ke Masjid Al-Aqsa dan 2 kali ke Tel Aviv. Tapi saya dah hasut Ustaz tadi. Ustaz berani. Kali ni pergi, walaupun yang lain takut, malam Ustaz kena songlap juga. Atur juga acara untuk sampai ke Tel Aviv. Dan kena sampai ke Baitul Lam. Dia ada Baitul Maqdis ni, memanglah kita akan pergi. City ni kita pergi, masuk je ke dalam masjid tu Ustaz. Kerana dibina bila Umar Al-Khattab sampai, dan dia bina Masjid Kubah Biru ni. Yang kita masuk yang masjid utamalah, yang dipanggil sebagai masjid kiblatnya, Masjid Kubah. Dia tak orang selalu keliru antara Masjid Kubah Mas. Kubah Mas tu kerana di dalamnya ada batu tempat Nabi bermikraj ke Sidratul Muntaha. Jadi itu. Tapi yang ustaz akan solat, yang kita jadikan Masjid Al-Qiblah ni juga dikenali dengan Masjid Abu Bakar atau Masjid Kubah Biru. Orang alim, ni kalau saya cerita, saya sebut itu orang alim, janganlah tanya saya macam mana saya dapat tuan-tuan, nanti tak jadi bid'ah, tuan-tuan potong letak dekat TikTok, masalah saya. Tapi pertama, masa sampai, renunglah betul-betul kubahnya. Kubah dia biru tak memancar, kubah dia suram. Renunglah betul-betul. Maka ustaz kata, seperti mana Umar rindukan para sahabat yang lain. Sebab Umar ni, bila dia sampai masuk ke situ, dia teringat sahabat-sahabat yang dia tak mungkin jumpa. Pasal Tariq bin Ziyad dah keluar pergi ke Gibraltar, tak tahu apa cerita. Sa'd bin Abi Waqqas dah lalu Khurasan, entah sampai mana. Waktu dia sampai sekarang sejarah tak boleh tulis. Waktu 632 Masihi itu, 2 tahun selepas kewafatan Rasulullah, dia sampai ke Masjid Al-Aqsa. Hubungan dia dengan pemerintahan di Mekah masih ada sebab dia khalifah. Tapi dia tak tahu nasib sahabat yang lain. Mana pergi Sa'd bin Abi Waqqas, sampai ke, hidup ke, sakit ke. Dia tak tahu Tariq bin Ziyad ni semua. Jadi waktu tu tahun-tahun memuncak di mana para sahabat menunggang kuda, bawa angkatan keluar. Maka datanglah kerinduan. Jadi renung kubah dia. Maka kemudian bila ustaz masuk, ustaz salam, selesaikan dulu solat. Apa yang perlu ustaz buat selepas bersolat? Yang pertama, mana dulu ustaz nak dulukan? Kalau ustaz nak dulukan kepada Palestin, doalah untuk orang Palestin. Kalau ustaz nak doa pada diri ustaz, satu saja. Seperti mana dia kata rindunya Umar kepada para sahabat dia, bagilah semua sifat tu juga kepada musuh. Berarti supaya bila kita balik ustaz, bila kita balik pada Palestin, bukan Mekah lagi ustaz, kita balik daripada kota suci Masjid Al-Aqsa ni,
Orang yang paling kita benci pun Ustaz, tiada dendam kita pada dia. Allah. Sebab kita ambil Umar ni, sebab digambarkan orang kerinduan Umar yang garang ni kepada para sahabat waktu tu sangat. Pasal dia perang pertama Ustaz, sebelum tu yang perang untuk dia Khalid bin Walid. Dia pergi pula bawa angkatan dia, orang Nasrani dengan orang Yahudi surrender. Dia dah takut mendengar khabar kuat ni angkatan Islam. Jadi maka dia masuk. Bila dia masuk, dia mendapat satu tempat yang Nabi sebut mesti ambil. Sepanjang Nabi hidup tak dapat dia ambil tempat tu. Sepanjang Nabi hidup tak dapat ambil tempat tu. Jadi dia dapat dan dia kata, apakah semudah ini sahabat-sahabat aku yang lain lalu? Maka itu kalau kita nak rasa apa yang Abu Bakar, yang Umar rasa, bukanlah kemegahan. Selain daripada dia mendengar, dia antara orang yang mendengar Isra' dan Mi'raj ni, dan dia tahu berdasarkan cerita Rasulullah, dia tanda inilah tempatnya Rasulullah turun daripada sayap Jibril, dan Rasulullah pijak, itu ditanda jadi masjid yang Ustaz akan masuk sebagai yang pertama. Tertibnya dia akan bawa ke situ. Bila keluar masjid tu, dia akan bawa tertib, Ustaz turun, ada satu masjid kecil je, orang tak solat masjid tu Ustaz. Solat waktu apa semua orang tak solat, sebab solat waktu semua dibuat di masjid yang Ustaz masuk sekarang, yang pertama ni. Dia ada Masjid Burak. Masjid Burak. Masjid Burak ni Ustaz, kita masuk, orang alim beritahu kepada saya, doakan. Segala yang kita nak, janganlah dinafsukan kita untuk cepat dapat. Kadang-kadang kita nak satu benda, tekanan kita adalah nafsu tu. Macam Burak lah. Seperti Burak yang sabar menunggu Rasulullah dan taat untuk mendapat. Dia hebat kan, dia akan dapat, dia akan dapat bawa Rasulullah. Tapi ditunggunya dengan sabar. Pasal Rasulullah datang, tak turun naik dia. Rasulullah jalan. Solatkan dulu. Jadi satu orang alim beritahu kepada saya, bila masuk solat di situ, buang segala yang lain. Apa yang kita nak yang lain tak. Cuma minta pada Allah, ya Allah, sekiranya datang satu keinginan kepada aku, bagi keinginan, jangan keinginan itu jadi beban kepada kita. Jadilah dia satu keseronokkan seperti mana Burak menanti Rasulullah. Satu kita. Jadi bila kita masuk solat tu, sabar menanti keinginan lah. Supaya kita tidak ditipu oleh keinginan. Kalau tidak, nanti Ustaz jadi masalah. Sebab manusia ni selalu yang mendorong dia adalah keinginan. Dia nak cepat. Hilanglah sabar. Kan sabar diuji oleh apa? Keinginan. Jadi dia orang kata ambil sifat Burak. Di mana Burak ni dia sabar kerana dia tahu nak dapat benda tu, jangan rosak sifat benda tu kerana hilang baik dia. Dia nak bawa Rasulullah ni, kalau dia berbunyi, dia menggelupur waktu dia nampak Rasulullah tu, hilang sifat dia. Maka dia tunggu dengan tenang kerana Rasulullah ada urusan dengan Jibril bagi urusan-urusan yang lain. Jadi kita masuk dekat situ, buang segala benda, ya Allah, kerana aku ini manusia dan cinta aku pada agama ini besar, aku akan datang dengan banyak keinginan. Tapi jangan sampai aku dirosakkan oleh keinginan tersebut. Itu kadang-kadang ni Orang ni kan, dia pergi-pergi tengking kan, kau ni kenapa tak sembahyang? Keinginan dia berdakwah tapi tak didorong oleh sabar, maka hilang hikmah. Jadi sekali ni kita balik dengan harapan, adalah satu orang 10 kali dah kita tak suruh dia solat, yang ke-11 datang pun Ustaz kita tetap Allah pergilah. Jangan macam tu, supaya keinginan kita tu datang dengan sifat seperti Burak menanti Rasulullah. Nanti Ustaz naik pula pergi ke masjid di mana, ini masjid kedua lah. Ini masjid kedua, Ustaz solat tertib masjid kedua lah. Yang ketiga tu Ustaz akan pergi masuk ke puncak, di mana puncak tu agak besar, dia sebesar separuh gelanggang badminton. Dan ulama, orang-orang Sunni sepakat mengatakan tak ditentukan di mana Nabi berdiri sebelum dia bermi'raj ke Sidratul Muntaha. Tetapi sebahagian orang telah menandakan, Ustaz nampak menara tu, baiknya orang-orang mentadbir tu dia tak pecahkan menara tu, mereka buatlah menara kecil dengan kayu, Ustaz boleh letak tangan dan bernazar. Tapi kita jangan buat, kita orang Syafi'i jangan buat, dilarang sama sekali. Kerana dianggap di antara puncak tu, Abu Bakar tidak pernah mengatakan tapak di mana, Umar tak pernah kata tapak mana satu Nabi berdiri. Orang datang lepas tu khilaf saja. Abu Bakar kata ini sahaja puncaknya, tidak diperincikan. Bila sampai di situ, kita adalah setiap kali kita ada tertib perjalanan ni Ustaz, manusia ni selalu dirosakkan oleh tertib perjalanan. Kita ni kan banyak bergerak. Esok Ustaz nak datang sini, saya nak pergi sana, hari-hari saya terkena Ustaz, saya rumah dengan sini. Kadang-kadang bila keluar tu dia jadi kelang kabut kan. Saya akan kata kelang kabut nak ke mana, Nabi nak bermi'raj pun tenang ni. Jadi kadang-kadang kan, kadang-kadang perjalanan juga merosakkan kita, potong kereta orang, kita orang horn kita di jalan raya. Maka dekat situ kita doa. Kita doa kata, ya Allah bagilah sedikit pun cukup. Tenangnya Muhammad nak lalu perjalanan yang tak termasuk oleh akal manusia kan. Kan bila cerita Isra' Mi'raj ni, ada ramai orang murtad, ada ramai yang tak percaya Rasulullah. Dapat akidah.
Hinggalah Abu Bakar kata, Muhammad cerita apa aku akan percaya kerana dia itu adalah Rasulullah. Barulah orang lain yang 50-50 ni percaya bahawa Isra dan Mi'raj ni adalah berlaku benar. Malah ada orang meninggalkan Islam hanya kerana mendengar Isra dan Mi'raj sebagai tak masuk akal, dia orang tinggalkan Islam. Ustaz sampai kat situ, Ustaz akan nampak ramailah kaum-kaum perempuan. Sebab tempat tu orang perempuan lebih tumpu sebab mereka belajar. Juga itu adalah lebih fadilat untuk dia orang. Ni pun kalau kita sembahyang Jumaat, orang-orang Arab ni dia pergi sembahyang Jumaat perempuan. Jadi lelaki akan solat di masjid utama tu. Lepas tu ada petanah lapang yang kepintaran jurubina pada zaman khalifah-khalifah yang kemudian, saya rasa di bawah Khalifah Malik bin Marwan kot. Kita sembahyang tengah panas, kita sujud pun sejuk sebab dia pakai granit yang sejuk tu kan. Macam di Mekah lah. Mekah. Jadi ramai. Jadi bila sembahyang Jumaat, orang perempuan akan sembahyang di masjid yang saya kata kalau kita nak sembahyang ni, kita niat nanti kita dah masuk, saya dah tak buat tahiyatul masjid sebab saya anggap tahiyatul masjid saya yang pertama tu cover semua Masjid Al-Aqsa. Jadi saya terus sampai kat sana, saya turun niat je. Saya akan menjadi banyak berjalan. Maksud saya mengembara banyak. Ya Allah, janganlah dirosakkan aku ni kerana niat aku yang mulanya baik tentang berjalan. Macam kita ni bawa kereta lah. Kemudian jadi tak baik, duk horn, bodoh. Itu mesti perempuan. Jadi kita nak pastikan kerana dalam hidup kita banyak kita akan berjalan, Ustaz. Banyak kita akan berjalan. Kadang-kadang Ustaz, kita pergi satu tempat solat 2 rakaat. Kan? Kita rasa berbaloi tak dengan perjalanan kita yang rosak tu. Pergi rosak balik pun Ustaz. Maki apa semua. Hilang. Sebab tu alah sama juga. Dia ni tak semayang ke? Sebab kita pergi semayang kan. Habis langsung jadi. Boleh lagi makan dia orang ni azan dah berbunyi. Dia jadi. Tapi kita pergi kat situ. Jadi Ustaz niat dekat situ. Sebab 2 rakaat Allah dia kata, bagilah aku sedikit yang telah kau berikan kepada rasul kesayanganmu. Kesabaran dia untuk perjalanan yang manusia lain tidak akan ada hak untuk mendapatkan Isra dan Mi'raj. Kita solat. Bila turun ke bawah tu, kita ni kadang-kadang selalu jadi makmum. Itu di mana masjid bawah kan, bila dua meter tu dia ada masjid yang Nabi solatkan para Nabi yang akhir tu. Maka tu tak selalunya kita akan menjadi pemimpin, Ustaz. Kita akan jadi dipimpin. Okey. Maka kita pimpin, ya Allah Tuhanku, bila datang pada satu hari aku perlu akord kepada orang lain, jadikanlah aku seperti Nabi-Nabi yang berada di belakang Rasulullah ketika Rasulullah menunaikan solat akhir. Ambil niat tu. Supaya satu hari Ustaz, kita jumpa orang yang lebih pandai pada kita. Taklah kita sombong pada dia. Betul. Hanya kerana kita rasa, aku pun tahu. Tapi kita rasa, bukankah para rasul yang dulu, lebih dulu menjadi rasul pada Muhammad? Tapi dia akur. Akur. Kerana Allah kata. Jadi maka kita kata, kalaulah orang ini datang membawa ilmu pada kita, maka ambil. Jadi kita solat dan tu dengan mengambil kata kita nilah di antara rasul-rasul yang ada dalam solat tu. Dah habis lah. Jadi Ustaz akan pergi pula ke, lepas tu kita patah balik ni Ustaz. Ni Ustaz jalan di permukaan kan. Ini kita main di bawah dasar pula. Ustaz berjalan permukaan daripada masjid Kiblat Biru tu, atau Masjid Abu Bakar, Kiblati tu. Saudara semayang di Masjid Burak. Kemudian Ustaz semayang di masjid bawah kubah kuning, Dome of the Rock. Ustaz turun ke bawah, semayang pula di masjid yang saya kata Rasulullah imamkan para Nabi tu. Ustaz pergi ke Masjid Malik bin Marwan. Masjid Malik bin Marwan ni masjid jin lah. Masjid jin. Banyak pandangan orang-orang alim yang pesan kepada saya lah tentang kelebihan bawah tu. Tapi saya ambil bawah tu untuk pilih macam ni. Dia banyak, tapi saya pilih yang seorang alim pesan. Dan di masjid tu Ustaz, banyak orang khatam Quran. Banyak orang mengamal khatam Quran. Dan di masjid bawah Malik bin Marwan tu, orang-orang Syiah, saya ni tak suka buruk sangka. Saya bila duduk bawah tu, saya akan pergi dia menyempir. Untuk menyempir ni orang Kedah kata duduk menyusul. Kerana apa yang mereka buat adalah khatam Quran. Dia khatam Quran berkeluarga. Dia orang pergi, dia orang khatam Quran berkeluarga kan. Dia orang tak keluar daripada situ khatam Quran. Kadang-kadang dia orang duduk 2 hari 2 malam, dia orang khatam 2 hari 2 malam. Sebab dia orang daripada sana nak pergi ke jauh. Tak susah dapat peluang. Maka bila ustaz ada dekat sana, macam saya ni orang jahil lah. Ni pesan orang alim pada saya yang jahil. Dia kata, Dana, pergi sesuai dengan dia tengok saya ni ustaz, dia pattern kan ni. Budak ni ini pesannya. Kalaulah aku tak dapat menjadikan Quran tu dalam dada aku, maksud saya bukan hafiz Quran. Kita minta dekat situ, segala yang Quran adakanlah dalam diriku. Sifat Quran tu. Maksudnya, ada seorang dia hafiz dia tahu semua bacaan Quran, dia hafal. Tapi kita minta dekat pada Allah, sifat Al-Quran tu ada pada kita. Kebenaran dia, keajaiban dia, akhlak dia, semua ada.
Dan di masjid tu lah Ustaz berlama-lama. Sebab dia lebih sunyi. Yang atas tu kan pergerakan dia banyak, bising. Bawah tu dia sunyi, pengudaraan dia baik. Apabila Khalifah Malik bin Marwan, bila orang Kristian tawan tempat tu 88 tahun sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ambil, mereka jadikan sebagai kandang, termasuk babi dia bela situ. Masjid tu. Masjid tu. Tu yang sekarang bila golongan-golongan yang kata Palestin ni kena bagi balik kepada orang Israel, saya kata tak boleh terima saya kan. Sebab saya kata dia jadikan tempat bela babi. Bila datangnya apabila berjayanya Khalifah apabila berjayanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ambil balik, Salahuddin cuma berhenti nak cuci najis dan keluarkan semua haiwan daripada situ. Jadi dia masjid tapak asal cerita Nabi Sulaiman bina Masjid Jin ni Ustaz. Kemudian bila datang Malik bin Marwan ni, dia tengok semua dah lengkap, maka Malik bin Marwan menyempurnakan bawah tu jadi masjid juga. Itu dinamakan Masjid Malik bin Marwan. Dia orang tak sebut Masjid Jin. Pasal sebut Masjid Jin, Haikal Sulaiman, because orang Yahudi juga nak. Sebab itu tapak Haikal Sulaiman. Yang kita masuk nanti tu, kita dah Ustaz semayang, inilah tapak yang Yahudi kata melihat wajah Tuhan. Kita bersyukur kerana kita boleh masuk solat. Yahudi dia masuk tahun 48, Allah belum izin dia lagi ambil. Dia nak ambil tapak yang saya kata Ustaz masuk nanti tu, solat. Masuk situlah barulah kita tahu jasa orang Palestin berjuang dan mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Atas tu yang kita punya. Bawah ni dia tak ada apa dalam sejarah Islam. Tapi Yahudi nak yang bawah tu. Kalau dapat, dia musnahkan yang atas. Dia nak tapak Sulaiman tu kerana itu masjid pertama Nabi Sulaiman terkan dan cara lain. Jadi dia balik kepada cerita Haikal Sulaiman. Jadi Ustaz duduk situ, barulah Ustaz kata, nanti bila Ustaz keluar, barulah Ustaz akan faham. Bila Yahudi tu datang jual buah kurma muda kan. Kerana kadang-kadang kena sana Ustaz, dia nak kena berniaga. Kurma bukan musim Ustaz. Betul. Kurma muda pun dia jual. Beli Untuk bantu dia sebab kita dah pergi semayang di tempat yang Yahudi nak jadi, yang Yahudi nak tu lapang, tak ada siapa semayang pun. Orang pergi semayang kat atas. Bila kita masuk kat tempat tu, kita kata, ya Allah Tuhanku, begitu Yahudi berperang, begitu segala Yahudi nak, tempat ni aman, senyap, sunyi. Allah, dia punya pengudaraan dia sangat hebat. Solatlah Ustaz. Paling Ustaz akan dengar pun bunyi kanak-kanak berlari di atas kapet yang sangat cantik tu. Pasal besar kan, ruang dia besar. Besar pada masjid di atas tu. Allah, kalau orang kata nak menikmati solat, pada kat situ tangkap takbir Allahu Akbar kan. Kita solat, kita sujud, kita bagi salam kan. Kita tengok jam. Seminit kita solat sunat. Berpuluh tahun Yahudi nak tempat tu, Allah belum izin dapat. Jadi pergi semayang sungguh. Jadi itu petua. Nanti saya sebut orang alim tu, pakat-pakat pergi cari dia pula, penatlah dia nak petuakan tentang perjalanan ni. Lepas tu dia nak kena falakkan saya pula sebelum dia bagi petua. Orang alim ni tak bagi, dia kalau ustaz bagi, dia bagi benda lain. Ustaz dia orang baik. Saya orang jahil, dia bagilah itu. Bila saya pergi tu, saya kata saya berada dalam keadaan gini, saya akan sampai ke Masjid Al-Aqsa besok, apa yang patut saya buat. Maka orang alim ni kata datang balik berjumpa dengan dia pada sekian-sekian hari yang lain. Kita nak ambil nasihat orang alim ni. Orang alim dia tengok kita bukan hari tu dia nasihat. Kena ceritakan saya. Jadi bila saya pergi balik, barulah orang alim tu sampaikan kepada saya, ini perjalanan kau. Jadi saya dapatlah, saya rasa satu, bila saya balik Ustaz, faham saya, satu yang saya rindu sampai sekarang Ustaz, ada memberi, bila saya sampai tu, kebetulan oleh kerana pemandu pelancong ni melihat saya pattern dia lain. Nanti Ustaz pergi pun Ustaz, dia macam ni bagaimana kebaikan nampak kita. Bagaimana kebaikan nampak kita. Kebaikan nampak kita. Dia kena kebaikan nampak. Bila kebaikan nampak kita, kebaikan ni mengizinkan semua orang yang ada di keliling kita nampak kita ni orang baik. Jadi kita kena berbaik dengan kebaikan dulu. Jadi kebaikan tu apa? Asal nampak orang susah je Ustaz, bagi duit. Orang Palestin ni dia jual batu-batu jet ni Ustaz ni, jet hijau ni dia jual. Bukan dia drill, datang berketul-ketul Ustaz. Macam batu kerikil tu. Dia jual lah, berapa nak bayar? Ustaz beli. Agak mahal ke murah? Murah. Jet Palestin ni dianggap jet yang ketiga, Pirus Palestin ni tak dianggap Pirus yang terkenal, sebab Pirus Iran dianggap terbaik, tapi beli Ustaz. Bila kebaikan tu nampak kita Ustaz, maka kebaikan itu akan melompat masuk ke dalam semua orang yang berada di keliling kita.
termasuk orang Yahudi. Jadi ustaz akan kena kurang deraan dengan orang Yahudi. Sebab kebaikan telah memilih untuk berkhidmat kepada kita, kerana dia apa kebaikan ni dia akan lompat masuk. Jadi orang Yahudi ni pun dia tanya ustaz pun paling tinggi pun permit tak, kata sini tak boleh masuk. Orang Islam kenapa kau kelang kabut nak datang ke Baitul Laham kan? Biasanya macam tu kan. Kita kata senyum. Saya pura-pura tak cakap Inggeris. Nak ambil gambar. Padahal sebelum tu orang Jepun ni sampai tak boleh masuk. Jepun yang duduk belakang saya ni tak dibenarkan masuk. Pegang kamera tak? Jepun tu nak bercuti je. Tapi pada waktu tu Jepun nak tahun yang saya pergi tu, Tokyo nak menganjurkan rally Walk for Palestine. Untuk pelajar-pelajar di Jepun nak lanjurkan satu perjalanan kaki di seluruh Tokyo untuk menyatakan sokongan dunia bahawa bentuklah negara Palestin mereka. Kerana Jepun nak anjurkan benda tu, semua orang Jepun tak dibenarkan masuk ke Baitul Maqdis. Jadi salah satu kelebihan Masjid Al-Aqsa ni macam Mekah je. Dia tanah yang Allah janji kebaikan sebab mulia, iaitu kita kena pegang kebaikan tu. Supaya kebaikan tu kemudian lompat hingga ke dalam tubuh orang Yahudi. Orang Yahudi nak jahat. Saya pergi sana Ustaz, sesat jalan. Pergi sesat jalan tengah Tel Aviv Ustaz, nak balik tak boleh. Saya kalau tunggu siang polis pegang saya mampus. Saya masa dekat border saya bagi tahu nak lawat Masjid Al-Aqsa je. Bayang satu budak Yahudi rambut panjang, musician baru balik bekerja di pub. Saya dah masuk Yahudi ambil gambar, masuk Israel Tel Aviv ambil gambar malam, lawat interview orang apa semua. Balik boleh sesat. Sebab apa Allah nak bagi nampak kebaikan. Sesat tu bukan apa, Allah nak bagi tahu je. Jadi sampai tu jumpalah satu budak Yahudi dekat bus stop. Taman tu tak ada waste, tak ada apa. 2005, 2006. Saya kata saya dah sesat. Nak balik highway saya tak tahu sebab 80 km kan. Highway nak balik Tel Aviv nak balik ke Masjid Al-Aqsa. Dia tertunggu kejap lagi dia ambil taksi. Dia bercakap dalam bahasa Hebrew. Pemandu pelancong saya tahu cakap Hebrew. Rupanya tahu Ustaz. Jalan nak balik rumah dia tempat lain Yahudi ni. Allah. Yahudi rock ni. Dengan beg gitar dia. Dia naik taksi waktu tu. Dia bawa taksi tu tunjuk kita highway, barulah dia nampaklah tangan dia keluar pada taksi tunjuk. Barulah kita boleh masuk ke highway dan balik ke. Dia bantu. Walaupun Yahudi muda, gini. Itu yang saya share. Jadi macam ustaz interview saya pula malam ni. Tapi Masjid Al-Aqsa saya Mekah, Madinah saya dah pergi banyak tempat. Tapi Masjid Al-Aqsa ni seronok dia tempat dia adalah kerana apa dah? Kerana bila ustaz pergi dibayangkan segala derita. Kan kita dengar Palestin kan? Kan? Betul. Tapi masuk dalam tu dijamin bahagia ustaz. Dijamin bahagia. Allah. Awak ustaz masuk je. Sebab tu bila orang cerita tentang orang Palestin ni, saya jadi marah kalau orang duk hina orang Palestin ni. Dia orang Arab ni degil lah apalah. Saya kata dia melindungi satu tempat yang hanya apabila kamu pergi je kamu tahu. Dia bagi nyawa, kamu bagi duit. Kita nak pergi kan bagi duit. Mereka berjuang bagi nyawa. Ustaz masuk lah. Selepas nanti ustaz masuk kenalah. Nak masuk seksa ustaz. Polis Israel ni tunggu. Ustaz nak masuk nanti dia akan pegang walkie-talkie. Dia call walkie-talkie, datanglah seorang pegawai masjid. Pasal ustaz bukan orang Palestin kan. Pegawai masjid tu suruh baca kalimah syahadah. Ustaz kena baca. Lepas tu dia suruhlah baca satu surah. Saya pun baca Al-Fatihah je lah. Dia sahkan kepada orang pegawai polis Israel tu bahawa ustaz adalah seorang Muslim. Ustaz boleh masuk. Nak masuk masjid ustaz kena berurus dengan Yahudi. Bukan berurus dengan orang Israel, ustaz masuk. Dia nak cek dulu Islam. Ya. Itu. Sebab tu dia menjadi bagi orang yang ising-ising dia kata tak apalah. Betul ke? Kalau kita semain di Masjidil Haram 100,000. Ya, 1,000 pahala. Di Masjidil Haram. Masjidil Haram 100,000. 100,000. Kalau di Nabawi di Nabawi 1,000. Di Masjid Al-Aqsa 500. Itu dia sebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ustaz berlapang bila balik nanti saya bagi tahu ustaz satu lagi ustaz kena singgah adalah di makam Nabi Musa alaihissalam. Ni bukan kubur, jadi ada dua tomb dan makam. Kalau tomb ni pusara yang di dalamnya ada jasad. Tapi oleh kerana apabila Salahuddin Ayyubi menang perang, maka Salahuddin ni selain daripada Rasulullah SAW, dia teringat, dia rindu. Salahuddin ni orang yang baik. Orang-orang yang mana yang relate dengan Baitul Maqdis ni, Umar, Rasulullah dah tentu Isra Mi'raj kan, Umar, Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang yang sangat luar biasa. Bila dia menang perang, dia teringat cita-cita Musa alaihissalam. Kan Musa
pernah mengintai bila orang-orang yang beriman kepada Allah akan dapat Baitul Maqdis kan. Maka dia banner. Dia kata bawa batu daripada Masjidil Aqsa ni sebab nak pegang sucinya, itu adalah tapak suci orang Islam. Dia nak letakkan cita-cita Musa alaihissalam ni hebat. Maka dia orang tarik seketul batu. Batu itulah di banner makam. Daripada Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa pergi ke di Jericho ni. Jericho ni dulu Ustaz, kalau orang naik haji, kan zaman dulu lepas naik haji kan, waktu Palestin belum lagi menjadi milik orang kafir ni, orang Islam akan naik unta. Bila naik unta, dia orang sampai je di masjid ni malam, dia orang kena tidur, esok baru boleh sambung pergi Masjid Aqsa. Pasal unta tak boleh satu hari siang kan. Jadi Salahuddin kata, oleh kerana tempat yang orang Islam duduk buat masjid berkemah tu, bawalah satu dan kita buat makam memperingati Musa alaihissalam. Maka masjid tu masih ada, tapi makam tu bukan kubur. Bukan, tak ada tubuh. Bermakna jejak lah. Jejak. Okey, dia buat jejak. Maka Ustaz kena singgah di situ. Masjid tu sunyi, saya harap masih ada lah 2 pokok tamar tu. 2 pokok tamar. Tapi orang Malaysia kalau pergi, penjaga kubur tu buat yang pertama apa? Dia lari, dia panjat dan dapatkan buah tamar untuk kita makan. Dia tak tahulah Malaysia ni. Saya pergi sana tuan-tuan, bukan bagi tahu saya siapa. Malazi. Dia cepat-cepat naik. Dia petik buah anggur, dia petik buah tamar putih ke. Masa saya pergi tu saya buah dah kuning kan, rotak lah dah. Dia bagi tu. Maka kita pun bismillah makan. Maksudnya kita makan di satu tempat yang sejarah ribuan tahun. Para orang Islam yang pulang daripada Mekah ke Madinah akan singgah, bersolat malam, semua nak tunggu matahari terbit untuk sambung perjalanan sampai ke Masjid Aqsa untuk memenuhi rukun haji. Sebab rukun haji dulu bukan untuk memenuhi ibadat sunat selepas haji. Okay. Lepas tu ada satu lagi, Ustaz masuk, kalau rezeki Ustaz, dia bagi tahu apa yang Ustaz nak kenang-kenangan daripada ni. Saya dapat dulu. Jadi dia tarik kain. Saya dapat kain yang tertua di dalam tu, 270 tahun usia kain tu. Dia gunting. Ada lagi? Saya bagi ke orang. Ustaz, saya tak erti nak simpan barang. Jadi dia gunting 3 segi, dia bagi pada saya. Bawa balik. Diam-diam, dia tak bagi orang lain nampak. Dia bagi kocek saya. Jadi pada satu kali tu saya pergi di Perak. Ada seorang kawan saya kena kanser. Maka dia mengalami sakit yang sangat teruk. Saya pun kata dia, peganglah kain ni, masukkan dalam kocek baju. Saya pun dah tak tahu apa nak buat. Saya pun dah tak nak simpan barang tu. Hinggalah dia menjadi marhum. Saya tak tahu di mana kain tu dia buat. Saya sebenarnya saya tak pegang. Itulah benda-benda tu. Kalau malam, Ustaz jangan ramai-ramai. Pasal Isra' Mi'raj ni perjalanan Nabi seorang. Jadi apa benda pun buat maksimum 2 orang. Kalau ramai nanti jadi lain. Sebab nanti pasal apa? Takut orang lain tak bawa baik-baik, tak lihat kita, hilang semua. Jadi semua je masalah Ustaz. Jadi buat 1-2 orang, Ustaz berjalan. Dan lagi satu, Ustaz sebut tentang memberi makan orang yang lapar. Ustaz akan jumpa banyak orang lapar. Lepas tu pilih satu kali tu lengkap semua hukum baik, berziarahlah kepada orang yang sakit. Nanti bagi tahu dekat orang Palestin tu yang jadi Ustaz punya penunjuk malam, penunjuk jalan. Kata malam ni jangan ramai-ramai. Tak, kalau ramai-ramai tak kira jadi royo rendah, tak boleh. Bawa saya ke rumah orang yang lapar, miskin yang saudara kenal tapi susah nak makan sedap, Ustaz buat makan sedap. Kedua, kepada rumah orang sakit supaya kita dapat ziarah orang sakit. Ataupun wanita yang baru kematian suami dia. Baru kita pergi untuk bagi sedekah. 3 ni kita buat. Kita ziarah. Jadi dia bawa Ustaz masuk dalam kampung tu. Ustaz lakukan. Itulah saya share dengan tuan-tuan perjalanan dia. Kalau kita pergi nak bergambar je Ustaz, tak sempat buat apa. Selfie. Ilmu yang sangat ni. Jauhi kamera. Phone tu lah, nanti dia mengganggu banyak benda. Takut terlompat niat yang tak bagus daripada handphone tu, langsung tak dapat perjalanan. Handphone nak ambil gambar, nak kat orang saya dah berada. Kamera lah. Saya dulu kerja kan, tapi disimbolik untuk kita pergi lah. Tapi 2 kali kita pergi kan, tapi cuma tinggal lagi tu. Oleh kerana orang ingat dia macam melawat, itu masalah Al-Aqsa ni. Sekarang ni kan dia kata kau nak pergi melawat Al-Aqsa, orang jadi macam tu. Jadi dia punya nilai ibadah tu jatuh. Jadi kita kena pegang Mekah, Madinah, walaupun di sana kita tunaikan haji dan umrah, ini tetap kita lawat tempat yang ni. Jadi bila kita sampai tu, kita anggap ibadah tu, kita berhati-hatilah dengan kamera kita, dengan riak kita, dengan bercakap kita, sebab kita masuk kawasan suci. Okey tuan-tuan, berapa orang lock buku ni? Tolonglah tuan-tuan, Ustaz dah cerita panjang buku hadis ni, tuan-tuan lock, yang tuan-tuan yang nak infak. Kita malam ni 50 buku-buku hadis. Ustaz cerita antara hadis yang ada dalam yang Ustaz pilih
Dan kenapa Ustaz pilih hadis tu sebagai sebahagian daripada buku ni. Jauh Ustaz datang tuan-tuan. Tuan-tuan saling bantu, saya harap dah hujung bulan tuan-tuan infak. RM1 pun tak apa, RM2 pun tak apa, RM3 pun tak apa. Bagi membolehkan projek Ustaz turun mengekalkan memelihara 50 orang anak di Mahat Hafiz. Projek yang Ustaz nak buat Baitul Hikmah untuk warga tua. InsyaAllah untuk kopi tu kami dah ada modal. Nak buka kafe tu bila-bila masa kami dah ada modal. Cuma saya tak nak Ustaz terperangkap dengan keperlahanan ekonomi. Kalau Ustaz buat majlis-majlis ilmu, kita takut kita tak boleh dapat isi 50 ke 60 orang dan kita tak boleh isi segmen dia 8 kali seminggu. Saya nak tunggu ekonomi dah pulih, 8 kali seminggu barulah kafe itu tidak menjadi beban pada Ustaz. Dan kemudian dia ada pendapatan yang wang kafe itu juga boleh didermakan untuk menyegerakan projek binaan Baitul Hikmah. Kenapa Ustaz pilih kitab? Antara yang saya nak sama-sama kita teliti ni daripada buku ni, perilaku buruk yang umat terdahulu buat kita tiru. Yang saya pernah cerita sebelum ni, di muka surat 17 ni, Nabi cerita jelas. Dia kata apa? Umat hari ini, orang Muslim mengulangi kebodohan dalam kurungan keangkuhan umat terdahulu, umat-umat masa lalu. Bunyi hadis ya? Bunyi hadis ni kita teliti baik-baik. Yang pertama apa dia? Nabi begitu, kelak akan menimpa umatku penyakit perilaku buruk umat-umat terdahulu, iaitu yang pertama sikap sombong. Kadang kita benda kecil pun dah sombong dah. Allah Akbar. Saya suruh yang abang cakap tadi, biar kebaikan tu cari pada kita. Bermakna apa? Tak semua kita buat kebaikan tu patah balik. Sebab apa? Kadang tak ikhlas, kadang nak tunjuk riak. Dalam ibadah pun ada riak. Allah Akbar. Nombor satu, sombong. Yang kedua, kufur nikmat. Kufur nikmat ni tak menghargai nikmat tau. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita syukur, Allah tambah. Tambah bukan kadang nampak kuantiti benda ni bertambah, tak, tapi tambah keberkatan. Contoh 4 benda ni. Nabi kata tidak akan berganjak kaki anak Adam selagi tidak ditanya 4. Yang pertama, umur atau masa ke mana kita habiskan. Yang kedua, harta mana dapat, mana habiskan. Ni dia akan tanya ni. Harta. Lepas tu yang ketiga, ilmu. Ilmu ni yang paling penting. Ramai orang tahu, ramai orang faham, tapi bawa tak faham. Ilmu tak diamalkan, ilmu tak disampaikan. Macam kita nak buat Baitul Hikmah ni, mudah-mudahan ilmu yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan yang keempat apa dia? Abdan fi ma'ablah, badan yang kita penatkan ni untuk apa sebenarnya? Ini akan ditanya ni. Ini yang termasuk nikmat ni. Badan yang dipenatkan. Badan penat, daripada mata kita letih untuk apa? Kita cakap kebaikan tu sampai. Kaki kita letih, ni kita duduk ni tengok live ni untuk apa sebenarnya? Kerana Allah adalah dapat. Dan yang apa dia? Yang ketiga Nabi kata perangai buruk yang ditiru, lupa syariat agama. Lupa syariat agama dalam memperoleh kenikmatan. Kita dapat nikmat tu kita lupa. Jadi lalai, jadi jauh daripada Allah. Sepatutnya kita syukur. Dengan nikmat tambah kita dekat dengan Allah, bukan tambah sombong. Dan yang seterusnya apa dia? Mereka berlumba-lumba mengumpulkan harta dan bermegah-megah dengan kekayaan harta benda. Berlaku tak hari ni bang? Hari ni berlaku. Dia lumba-lumba nak kejar harta. Dan dia megah tayang. Hingga hari ni yang tak kaya pun berasa dia kaya, dia megah, tak kaya. Saya faham lah Ustaz. Faham. Saya duduk. Ini Nabi sebut. Saya berikan bang dan yang lain apa dia? Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia. Saling bermusuhan, iri hati dan berdendam, dan akhirnya tidak segan silu melakukan kezaliman. Yang saya sebut di sini, yang seluruh yang dirahmati Allah adalah perilaku buruk orang dulu yang Allah humban dalam kebinasaan, yang Allah seksa dan Allah campak dalam neraka. Bagaimana kisah Qarun, bagaimana kisah Fir'aun. Fir'aun ni kan bapa angkat Nabi Musa. Qarun sepupu kepada Nabi Musa. Ada kaitan dengan Nabi Musa. Qarun ni mula-mula dia susah. Dia datang jumpa Nabi Allah Musa, wahai Nabi Allah Musa, tolong doa pada Allah bagi sikit aku kaya sebab aku payah makan ni. Jadi dengan izin Allah, Nabi Musa tak ada tangan minta, dan dia buat cari gali apa semua, ada galian apa, berhasil jadi kaya, dan akhirnya dia orang yang sombong. Qarun ni. Qarun. Dan Allah humbankan Qarun dengan kebanggaan dia, dengan kekayaan dia, sebab dia fitnah Nabi Musa berzina. Ini melalui riwayat lah. Riwayat yang sahih disebut macam tu. Yang Fir'aun dia makin sombong. Dia bina bangunan sangat tinggi untuk tengok Tuhan kepada Nabi Musa. Bila tak jumpa, dia kata akulah paling tinggi, akulah Tuhan.
Ini kisah dia lah. Itu sebab kita ni jangan kita ada sombong, jangan kita lupa diri, jangan kita ada sifat dendam, iri hati dan sebagainya. Benda-benda lah yang merosakkan. Allah A'lam. Jadi inilah. Ini buku yang Ustaz tulis ni, kita promote konten ni sikit tuan-tuan log. Supaya tuan-tuan anggap ni mujahadah lah. Tuan-tuan kalau tak punya, tuan-tuan pergi dia ke Facebook saya nak sebut macam ni bang. Sebab apa? Inilah kita punya petunjuk. Inilah kita punya pedoman. Nabi bagi tahu taraktu fikum amraini, aku tinggalkan dua benda, Al-Quran dan hadis, lan tadillu, tidak akan sesat selagi kita berpandukan, kita rujuk. Adanya ini Nabi dah tak ada dah. Nabi dah tak ada, tapi Nabi ada peninggalan dia untuk kita rujuk, untuk kita jadikan pedoman. Sebab apa hari ni zaman fitnah, kita tak kuat habis. Kita tak ada petunjuk habis. Hari ni kita kadang leka dengan handphone. Handphone yang ada ilmu, ada ingatan yang baik, alhamdulillah. Tapi kadang dengan TikTok, dengan benda-benda yang jauh daripada ni, subhanallah, boleh merosakkan kita. Yang boleh saya ni lah share. Jadi sahabat-sahabat tolong beli. Kita ni lah. Saya pun sedih kalau Ustaz sebut tolong ni. Pasal orang buat kerja agama ni. Kalau saya jual bandar, tolong tak apa. Orang jual agama ni sepatutnya kita sedar sendiri. Bila kita buat, jujur saya katakan, saya seronok bila buat bangunkan madrasah dah 10 tahun, bantuan Abang Nal di TV Hijrah. Lepas tu kita nak buat Baitul Hikmah dengan izin Allah. Semua kita buat ni, jujur saya katakan, kita kena memikirkan pelaburan untuk akhirat. Selagi mana terbangun, kata Nabi, 3 benda yang kita buat ini, idza mata bani Adam in qata amalu illa min salas, mati anak Adam akan hapus segala-galanya melainkan 3 benda ni waktu dia hidup sempat buat. Apa dia? Sedekah jariah, sedekatun jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Abang Nal ilmu banyak sampaikan, subhanallah, orang dengar kata-kata boleh mengubah seseorang di pahala ni berterusan ni. Dan yang ketiga apa dia? Waladun salihun yad'ulah, doa anak-anak yang soleh. Inilah benda ni. Jadi saya mengajak semua, selagi kita hidup, silakan di mana pun kita infak, kita bangunkan. Jujur saya katakan, bila kita buat begini, Allah mudahkan banyak benda pada saya. Macam ke Mekah, orang tanya kenapa Ustaz kerap pergi Mekah. Saya kata, jujur saya katakan, kita buat kerja ni ikhlas, kita bantu ramai orang, berkat doa dia tu kita jadi mudah segala-galanya. Betul. Macam Yusuf Kadawi kan, almarhum dia cerita, apapun dengan sedekah. Ada masalah dengan sedekah, ada sakit dengan sedekah. Itu antara dia punya mutiara kata. Betul. Allah Alam. Tuan-tuan, boleh terus infak. Dan tuan-tuan, tu nampak laju lah. Saya rasa lega sikit admin tengah menulis laju tu. Berapa puluh dah admin? 24, 25. Kita ada view berapa ratus mana ni, Noah? Lebih baik daripada minggu dulu. Alhamdulillah, makin meningkat. Kita dah ada for rakan yang mengikuti kelas ni. Ada yang tak beli buku pun tuan-tuan infak nanti, tak apalah, infak untuk membolehkan. Waktu saya pergi tengok tapak madrasah ustaz tu, ustaz ni dia bagus. Bila dia datang, dia takut saya tak percaya. Dia tu pergi tengok supaya saya dapat menikmati daripada sebuah tanah yang di mana ditinggalkan oleh seorang yang tak kaya ustaz, tapi dia pesan kepada isteri dia nak jadikan surau. Kemudian bila ada masjid, terbiarlah surau tu. Jadi ustaz pergi jumpa dan mereka setuju nak jadikan dia mahat tu. Kalau tuan-tuan pergi tengok mahat tahfiz yang ustaz dah bangun lepas 10 tahun ni, alhamdulillah. Tapi ramailah orang yang menikmati, orang yang diam, yang telah menderma. Sebab sepanjang saya jalankan kempen tu di TV Hijrah dalam 6 bulan juga, dan sebagian orang lain yang bagi ustaz dapat buat, tak ada kekangan, cantik je binaan dia naik. Tadi ustaz beritahu dekat saya tentang Baitul Hikmah saya terbuat ustaz, sebab saya kata perkara-perkara yang dulu diusahakan oleh banyak orang Islam apabila mereka ada kuasa, tapi hari ini perkara tu kena diusahakan oleh orang Islam yang tak ada kuasa. Saya bukan nak marah pada ahli politik, kerana orang Islam yang ada kuasa sekarang dia sibuk dengan benda lain. Kita anggap sangka baiklah, sibuk uruskan lapar rakyat, sibuk uruskan susah rakyat, banjir. Tapi kita ambil dengan menganggap kata, ya Allah, bagaimana engkau jadikan yang terbaik kepada Umar bin Abdul Aziz, yang terbaik kepada Khalifah Harun al-Rashid, dapatkan sedikit. Kita tak mungkinlah bina macam kota ilmu dia besar Baghdad, tapi di dalam tu apabila datang satu orang mendengar satu syarah, sekurang-kurangnya syarah tu boleh membetul ataupun
Satu betul, baguslah kalau dia ada bersangka buruk tentang satu perkara, maka syarah tu telah membetulkan sangkaan buruknya kepada betul. Yang kedua tu, kalau dia nak, saya macam falak ni Ustaz, saya minat. Tapi nak cari kelas belajar falak ni payah. Saya tahu nak lah basic, saya nak tahu basic. Jatuhnya anak bulan ni. Jadi kalau sekurang-kurangnya nanti di kuliah tu saudara boleh tahu falak dalam Islam. Bawa astronomi ni tuan-tuan, hebat. Jadi tentang buruj, bagaimana Ibnu Battuta buat buruj. Kita nak panggil seorang datang, dia ada dia, nama dia Profesor Dr. Muhammad Zaini. Profesor Mak Zaini ni kalau dia cerita tentang batu bersurat tu, termenung saya Ustaz. Saya ikut dia pusing. Saya kata, ya Allah, ya Tuhan ku, telah kau jumpakan dengan satu orang bercerita tentang batu bersurat Terengganu dari segi astronomi. Hebat. Dia tak ambil dah batu tu sebagai undang-undang tubuh kerajaan Islam negeri Terengganu. Tanda-tanda yang terukir pada batu tu dipecahkan dalam satu pembentangan dia, mengenai bahawa 90% kandungan pada batu bersurat adalah kandungan ilmu astronomi. Yang kod tu dia pecahkan. Dan dia sampai. Jadi nasib baiklah saya dengan dia ni jemput menyampaikan syarah di Turki, di Australia, di New Zealand. Jadi hari-hari kelas syarah dia, budak-budak yang dengar, tak apa, saya hari-hari ikut dengar lah. Hinggalah saya pun faham bahawa batu bersurat tu, di mana batu yang nyata kita baca bahagian yang patah tentang undang-undang tu. Tapi kod yang ada di sebelah-sebelah dia, bintang dia, bulan dia tu dipecahkan lengkap. Hinggalah beliau memperoleh PhD dia dengan kajian mentafsir astronomi dalam batu bersurat Terengganu. Jadi nak tunjukkan batu yang ditemui yang menggambarkan Islam sampai di Terengganu pada tahun 1200-an tu, tahap ilmu falak tu dah tinggi. Jadi kalau kita boleh buat kuliah-kuliah ni, tuan-tuan datang, menarik minat tuan-tuan. Dan tuan-tuan mungkin nak tahu juga tentang hal-hal yang selalunya disampaikan dalam bentuk tegang dan bergaduh. Kita boleh sampaikan dalam bentuk tenang, kerana kita orang-orang yang nak masuk ke Baitul Hikmah bukanlah dengan kepuak-puakan, bukanlah dengan semangat nak bermusuh. Kita nak bersaudara berlapang dada. Jadi kita boleh dengar. Saya dulu selalu bagi tahu dekat ustaz tentang banyak orang keluar daripada majlis ilmu, dia menjadi lebih keras daripada sebelum dia masuk majlis ilmu. Itu yang kita takut, kerana dia tahu ilmu kan, dia balik tu baru dia tahu orang lain tak betul. Engkau tak betul, engkau tak betul, sebab ilmu telah memandu dia untuk melihat kesalahan orang. Tapi ada orang dia balik ke dalam majlis ilmu tuan-tuan, dia jadi semakin tunduk, hinggalah kawan dia tanya kenapa semakin tunduk. Dia bagaimana ilmu ni, saya kata biar baik cari kita. Dan biar supaya baik tu pergi cari orang lain, kerana bila baik ni datang cari kita, kawan-kawan baik ni dia kena pergi cari semua, supaya bos baik ni dapat manfaat. Baik ni macam angkatan perang. Satu baik jenderal dah masuk dekat kita, maka kena dia pergi pada Yahudi, kena dia pergi, jadi nak memudahkan jenderal baik ni berjalan. Jadi mudah jalan kita sebab kita dah pegang jenderal baik tu. Jadi angkatan dia pergi masuk ke hati-hati orang lain, maka akhirnya baik kita tu menjadi mudah. Jadi dia sama juga macam orang dapat ilmu. Hinggalah lah tuan-tuan, ada banyak orang dia berubah. Kalau kita tanya apa yang ubah kau, dia cerita ni, pak saudara dia, pergi tengok pak saudara dia tak semenggah pun. Tapi kerana akhlak pak saudara dia datang bagi tahu senang je, Latif, dia kata bapak engkau dalam kubur tu harap engkau je. Tapi kalau engkau dah hari duduk isap ganja je, dia kata apa jadi dengan bapak engkau. Aku ni kalau boleh buat, aku boleh ganti tempat kau, Tip. Tapi aku tak boleh, pasal aku adik yang soleh tak boleh. Latif ni pun terus. Jadi ada benda, kita tanya Latif kenapa, kita pergi tengok mana orang yang, Latif ni kan paling jahat. Bau ganja dia masuk sampai dalam masjid. Lalu masjid tu tengok, dia balu, angin tolak masuk masjid, dah orang kat tak baik. Lah kali Latif tu berada dalam masjid, tak ditinggalnya solat dalam masjid. Jadi kita pun terkejut. Maka satu kampung mencari siapakah wali Allah yang berubah Latif. Pagi-pagi Latif ni diubah oleh bapak saudara dia meniaga kuih. Itu yang ramai pergi tu, duduk kedai kuih bapak saudara dia dengan harapan dapatlah satu kata barakah daripada tak. Sebab tu saya selalu percaya bahawa banyak kebaikan-kebaikan ajaib. Itu orang alim ni pun tuan-tuan, dia sebar ilmu kan. Dia tahu yang dia nak makan ilmu dia nanti tu bukanlah kepada orang baik yang dah datang pada dia. Ilmu ni dia lompat, dia pergi pada ni, dia sampai semua yang duduk masjid ni. Kalau masuk Syekh Nuruddin punya majlis ni kan begitu kan. Dah tentu baiklah. Orang ni kemudian sampai ilmu tu mengalir sampai pada orang yang paling jahat. Orang yang paling jahat tu jadi baik. Itu yang dia nak makan tu, amal jariah tu balik kat kepala dia. Itu saya kata. Tapi kalau dah masuk kat badan orang tu, dia kemudian balik, dia menjadi sombong, dia susah. Sebab tu saya selalu tengok kawan-kawan saya bila belajar ilmu yang sangat tinggi kan, satu benda yang selalu saya sebut, amboi saya kata,
baru boleh satu muka surat 40 hukum dah buat keluar. Saya kata buat keluar 40 fadilat dulu, saya kata cerita kebaikan ilmu. Itulah. Terima kasih tuan-tuan yang membantu di dalam hidup ni tuan-tuan. Tak semua orang diberi cita-cita. Ini janji. Tak semua orang diberi cita-cita pada agama. Sebab cita-cita pada agama ni tak mudah untuk kita buat. Tapi semua orang boleh memenuhi cita-cita pada agama. Kita dengar orang nak buat masjid. Kita nak cerita buat masjid tak boleh, Ustaz. Tapi semua orang tak boleh kata dia tak boleh. Hingga yang berduit maka sumbang duit dia. Ada setengah sekarang ni pada hari orang buat kerja, dia pergi memberi tenaga dia. Sebab itulah saya kata keajaiban kebaikan ni Allah bagi dia supaya tak semua orang bersaing. Kalau semua orang nak buat masjid, nanti ada 4,000 masjid dalam tempat tu. Maka diberi sekumpulan orang bercita-cita, lebih ramai orang boleh menipu sokongan. Sebab tu saya selalu faham, kata saya seronok ni kadang-kadang kan, bukan apa tau, antara orang yang mendirikan masjid dengan orang sedekah untuk masjid kan, orang yang menangis tu orang sedekah tu, bila dia masuk masjid tu, orang yang nak mendirikan tu dia tak ada apa, sebab dia dah tahu ni insya-Allah lah boleh buat. Tengok menara tak esok-esok menangis, tak esok-esok menangis. Dia tanya kenapa? Dia kata saya masa nak sedekah ni antara sport rim masjid, saya pilih masjid. Hari ni saya masuk, saya menangis dalam masjid ni, kerana inilah masjid yang pertama yang mendidik hati saya. Jadi ada benda yang kita buat, ada kenang-kenangan. Jadi kalau malam ni tuan-tuan ada teringin lah, besok tuan-tuan nak buat satu benda, utama ibadah untuk agama, besok saudara pergi tengok tempat tu, dia ada nilai sentimental. Sabar atas keinginan. Ya, sabar atas keinginan. Saya berjalan jauh banyak, sebagai orang jahat yang berjalan jauh banyak, Ustaz. Saya dibaiki oleh penggembaraan. Saya ni baik tak pernah datang pada saya. Saya duduk rumah, saya duduk Malaysia ni susah nak jadi baik. Baik menunggu saya di tempat-tempat yang lain. Jadi saya kena berjalan. Macam berjalan ni macam sekarang. Syafiq yang disebut. Ya. Nak jadi baik kena berjalan. Kena berjalan. Jadi saya pergi mencari baik tu. Tapi bagusnya tu, setiap kali saya pergi mencari baik tu, Allah mudahkanlah. Taklah dijentik telinga saya oleh Yahudi. Saya langgar peraturan, kena tangkap di takbai oleh Thailand tanpa pun tidak. Cuma saya nak kencing, dia suruh telanjang. Itu saya marah betul tu. Malulah kita, orang tak pernah tengok punggung kita kan. Pintu bilik air tak boleh tutup, kencing kena telanjang. Tunggu belakang kita. Kan? Tapi akhirnya semua orang-orang ni, termasuk orang Yahudi yang menunjukkan saya jalan yang baik ni, menjadi orang-orang sentiasa dia ada dia, walaupun taklah waktu agama kan, taklah waktu semayang kita doa pendek. Tapi waktu berlapan-lapan macam ni, saya katakan, ya Allah, hidayahkanlah Yahudi itu supaya aku nanti duduk satu syurga. Sehingga bila kita berjalan jauh tuan-tuan, jadi kalau dah Yahudi tu kita boleh pandang baik, takkanlah saya tak boleh pandang baik kat ustaz, saya tak boleh pandang baik dekat syekh, dekat orang lain. Sebab perjalanan telah mengajar kita bahawa kebaikan itu telah datang daripada seorang Yahudi. Mustahil ustaz esok kita nak marah jiran kita hanya kerana kucing dia berak dekat sekolah ustaz. Ustaz nak marah kerana kadang-kadang marah tak apa, ayam kau berkokok pagi aku nak tidur, tak boleh. Kita nak suruh ayam tu berkokok petang, tak boleh. Ayam kan berkokok pagi. Marah ayam. Bergaduh dengan tuan tu. Sebab ayam kau ni berkokok waktu subuh, aku ni kan waktu subuh nak tidur. Dah tuan tu kata, takkanlah aku nak pergi pasang getah, ikat mulut ayam. Mulut ayam supaya ayamku ni berkokok tengah hari. Jadi ada benda-benda. Lepas tu saya ucap terima kasih pada tuan-tuan. 1 jam lebih kita dengan Ustaz. Ustaz sampailah amanat yang akhir. Bukan amanat yang akhir. Ustaz akan ada lagi. Tapi saya seronok sebab kita akan break, betul baru live. Saya nak bual dengan Ustaz sekejap pasal penubuhan Baitul Hikmah ni. Yang kedua adalah tentang Ustaz nak pergi ke Baitul Maqdis ni, Oktober ni. Ustaz dah dapat visa dan akan melawat Baitul Maqdis. Ataupun ke Masjid Al-Aqsa. Pesanan Ustaz, terima kasih pada yang lock buku. Capai 50 tak? Tak capai? 40 Alhamdulillah. Lagi sampai 50 lah tu. Okey, Ustaz bagi amanah yang akhir, buku capai 50. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat yang menyokong lock buku dan sebagainya. Dan terima kasih pada Banal. Satu benda yang saya nak sama-sama kita perhati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu apa dia? Bila kita berada waktu pagi, jangan harap kita hidup sampai petang. Bila berada waktu petang, jangan harap kita boleh hidup sampai ke malam. Malam dah sampai, jangan harap kita boleh hidup esok lagi. Bermakna peringatan Nabi bagi tahu, la tu'ajjil, jangan kita tangguh dalam melakukan kebaikan. Takut-takut tak ada kesempatan. Betul. Jadi saya mengajak sahabat-sahabat, di mana pun ada kebaikan, di situ yang Allah nak sampaikan. Kadang datang orang macam tadi saya duduk makan kat bawah kan, datang orang buta, dia bagi tisu. Itu kebaikan tu. Saya jenis makan berpuluh bang.
Jadi perlu tisu, habis kedai mamak tu tisu. Okey. Jadi bila bagi tu, itu kebaikan. Yang kita bagilah dalam RM1, RM2. Bermakna apa? Bila kita datang, kita menolak sesuatu, orang yang datang, seolah-olah kita menolak kebaikan tu. Jadi malam ni, subhanallah, ada benda ni, ada yang di belakang ni apa yang disebut oleh Abang Nal, yang dalam setiap apa pun kebaikan disampaikan, seolah-olah kita tak nak dengar, kita tak nak ambil, kita tolak kebaikan yang Allah nak sampaikan pada kita. Jadi kita jangan bertangguh dalam melakukan kebaikan, segeralah. Tak perlu nak tunggu malam, nak perlu tunggu esok, tak, selagi ada kehidupan kita teruskan. Sebab apa? Hidup sekali ni untuk beramal, ada hidup kali kedua bukan nak beramal lah, tapi untuk dikira segala amalan kita. Allah alam. Mudah-mudahan, terima kasih banyak-banyak. Laju admin ambil tu, masih lagi laju on lock dah tu. Tengah laju tengah laju saya bagi laluan sekejap tuan-tuan lock hinggalah admin berhenti menulis. Terima kasih pada tuan-tuan yang support projek dana malam ni. Kita tak umum lagi nak lancar secara rasmi. Ini dana kita bang. Dana kita. Bukan saya. Dana kita sama-sama. Untuk bangunkan akhirat nanti. Tuan-tuan derma dan tuan-tuan doakan. Mudahkan ustaz untuk menubuhkan Baitul Hikmah. Saya pernah merancangkannya tu dengan kumpulan utusan. Waktu utusan nak tutup tu. Jadi saya jumpa dengan Datuk Abdul Wahab. Saya dipanggil bekerja. Jadi saya kata kepada Datuk Aziz, dalam bayangan saya Datuk, saya kata apabila Allah tarik rahmat tentang utusan ni, hendaklah utusan ni mencari rahmat yang baru. Dulu saya kata rahmat dia Allah bagi tahun 39 kerana kita nak memerdekakan tanah Melayu dan menjadikan umat Islam dalam negara ini tidak menjadi bangsa yang dijajah. Jadi kita nak buat projek Baitul Hikmah. Dengan saya kata, kalaulah Allah boleh memberi kemuliaan yang sangat besar kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid kerana ilmunya tu, kita buat supaya utusan yang baru ni adalah utusan yang berasaskan kepada di mana di tengah-tengah orang Islam mahukan ilmu, kita bagi ilmu. Bukan kita meniaga sangat. Dulu dah kita dah 80-an 90 duk kira untung, kita nak utusan listing saham dia tinggi, kita balik pada asas dia. Tapi tak dapat buat Baitul Hikmah tu. Kalau baca tu rencana dia banyak saya tulis tentang Baitul Hikmah, tak dapat buat kerana bukan di tempat dia. Sebab tu bila ustaz datang ni saya kata buat. Sebab saya dalam pandangan saya ni, Umar bin Abdul Aziz dijadikan oleh Allah untuk kita contoh kerana sifat senyapnya yang baik. Macam saya kata tadilah, jangan salah anak dia datang, hal keluarga ke hal negara, hal keluarga dipadamnya api. Tapi Harun Ar-Rasyid cinta daripada ilmu. Cinta dia pada ilmu. Dia bangun pagi ni bukan kuasa. Dia tak jumpa orang lain untuk bagi tahu siapakah musuhku dan apa tak. Dia pergi jumpa orang yang ada ilmu. Panggil, kumpul, jadikan Baghdad ni kota ilmu. Lepas tu tidak ada lagi khalifah-khalifah yang lain yang mencintai ilmu sebesar Harun Ar-Rasyid. Sebab itulah sekarang kita duk petikai, kita kena ambil ilmu dari barat, kena ambil kan? Kerana asasnya kita tidak ada kayu ukur ilmu. Kita buat, kita mula sikit supaya, dan saya pun cakap dekat ustaz besok, sekolah tahfiz dah ada, cuma yang ilmu-ilmu yang akan dibincangkan di Baitul Hikmah adalah yang meningkatkan kualiti kita. Selain daripada fardu ain tu, kualiti kita berfikir. Macam saya bagi tahu kata tentang kita nak dengar satu orang tentang kasih sayang ni, tuan-tuan. Kasih sayang yang terbukti ni, saya boleh bagi tahu, saya pergi ke Iran. Saya jumpa seorang lelaki yang menceritakan pada hari-hari solat taubat dia, ustaz. Bukan solat taubat apa, kerana dia terlibat dalam perang Iraq dan Iran. Itu saya dengar. Dan dia kata, hingga sekarang dia kata, kalau setiap orang aku jumpa aku peluk, aku harap Allah ampunkan. Sebab masa perang tu dia didorong oleh semangat, dia menembak mati banyak orang Islam. Tu saya katakan, barang siapa yang bercerita tentang permusuhan tak akan kenal dahsyatnya permusuhan kecuali menjumpa orang yang telah membunuh saudara seagamanya sendiri. Itu perjalanan saya kalau kita pergi Iran besok, kita atur perjalanan jumpa dengan veteran perang. Tak ada seorang veteran perang yang akan bercerita tentang kemegahan mereka berperang, melainkan semua menjadi tua dan kemudian menerima. Saya tak anggaplah penderaan, menerima apa Allah kata, aku hapuskan sikit-sikit atas dunia ni lah. Di mana mereka hidup dengan menyepi, menyendiri. Kerana solat, puasa dan apa pun tak dapat menghilang sepenuhnya rasa berdosa kerana telah membunuh rakan seagama. Jadi kita ni berada dalam keadaan yang aman. Yang saya kata tadi, besok ustaz pergi solat tu kan, barulah kita tahu. Bila pun cerita macam ni kan, kita buat live membara lah bang. InsyaAllah. Betul, kita buat live dari sana. Boleh. Betul cerita. Okey, admin dah berhenti menulis dah. Terima kasih tuan-tuan yang infak malam ni, tuan-tuan yang beri buku. Saya berhenti sebab saya nak makan, baru terasa lapar, lepas tu baru kita live niaga malam ni.
Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.